Mana mungkin kami duduk diam ketika saudara kami di Palestin dibedil meriam. Mana mungkin kami diam membisu ketika pemuda tidak bersenjata dihujani peluru. Mana mungkin kami duduk tidak peduli ketika wanita-wanita Palestin kehilangan anak dan suami. Mana mungkin kita tidak merasa apa-apa ketika anak-anak yang tidak berdosa dan wanita digelek jentolak dan buldozer. Mana mungkin kita terus leka ketika penjajah Zionis masih bermaharajalela. Aduhai hati ini meronta-ronta, tidak merelakan kezaliman terhadap mereka. Wahai Tuhan, bantulah mereka. Kuatkan semangat, kukuhkan kedudukan mereka. Hantarkan bala tentera-Mu, tolonglah mereka. Supaya kekejaman dan kesombongan lenyap bersemi. Supaya kebenaran dan keadilan tertegak di muka bumi. Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat walafiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syuhud bin Razali selaku perantara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini setelah kali terakhir kita bertemu pada bulan Februari yang lalu membincangkan tentang keagungan Isra' wal Mi'raj. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bertatap muka untuk membincangkan satu tajuk, iaitu Kami Bersamamu Palestin. Hadirin hadirat sekalian, membicarakan soal Palestin ini, saya percaya tajuk ini bersempena dengan Perang Israel-Palestin 2023 ataupun media barat memanggilnya 2023 Israel-Hamas War. Tahniahlah kepada masjid kerana menunjukkan kebersamaan dengan Palestin dalam isu ini. Semua orang tunjuk kebersamaan. Mana mungkin kami duduk diam ketika saudara kami di Palestin dibedil meriam. Mana mungkin kami diam membisu ketika pemuda tidak bersenjata dihujani peluru. Mana mungkin kami duduk tidak peduli ketika wanita-wanita Palestin kehilangan anak dan suami. Mana mungkin kita tidak merasa apa-apa ketika anak-anak yang tidak berdosa dan wanita digelek jentolak dan buldozer. Mana mungkin kita terus leka ketika penjajah Zionis masih bermaharajalela. Aduhai hati ini meronta-ronta, tidak merelakan kezaliman terhadap mereka. Wahai Tuhan, bantulah mereka. Kuatkan semangat, kukuhkan kedudukan mereka. Hantarkan bala tentera-Mu, tolonglah mereka. Supaya kekejaman dan kesombongan lenyap bersemi. Supaya kebenaran dan keadilan tertegak di muka bumi.
Ini nurani kita, luahan kita kepada saudara-saudara kita di Palestin. Tak kira di Selangor, di mana-mana saja. Kami di Pahang pun, hari semalam pun buat solidariti bersama dengan Palestin. Dia Pahang dengan Palestin tu memang rapat lah. Sebab itu bendera Pahang pun ada dalam bendera Palestin. Tu jangan main-main tuan-tuan. Hak viral ucapan Menteri Besar tu tersasul. Tersasul. Freudian slip ya. Parapraxis ni tak ada orang boleh, mana-mana pemidato pun tak payah action lah. Dia slip of tongue ni tu, itu terjadi. Itu terjadi. Balik kepada ceramah kita. Hadirin-hadirat sekalian. Serangan yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin ini, dia ada kronologi dia. Kenapakah kali ini Israel menghentam habis-habisan? Kalau kita masih ingat, biasanya kronologi peperangan antara Israel dengan Palestinnya dia tidak lama biasanya. Mana kalau serban kita ni tak dan basuh lah. Ini 2 kali basuh ni. Mana agak lama kali ini. Mana anak-anak kita pun tak makan McD pun lama. Kali ni yang lama sikit. Starbucks pun agak lama sikit. Dulu kita boleh agak minggu depan boleh lah ni ngeteh ni. Ni agak lama sikit. Kenapa agak bertalu-talu serangan kali ini? Kerana serangan daripada pihak Hamas kali ini benar-benar mencala keegoan orang Israel. Pertama sekali serangan ni berlaku pada hari sambutan Shemini Atzeretz, iaitu salah satu daripada hari perayaan orang Yahudi. Dia pantam tu dia, jangan kacau hari raya dia. Dia orang Yahudi ni ada 7 perayaan besar. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ni tahun baru Yahudi lah. Kemudian ada Yom Kippur. Yom Kippur ni hari penebusan dosa. Pada jatuh pada 10 Tishri, mereka akan puasa 25 jam. Wajib duduk di dia punya sinagog dia. Kemudian, pada Yom Kippur, dia percaya Tuhan sedang menyusun takdir. Qada dan qadar. Jadi, dia nak bodik Tuhan ni, nak bagikan takdir dia bagus, rezeki dia bagus, dia akan puasa 25 jam. Dan dia akan buat pengakuan dosa dan macam-macam. Itu perayaan yang kedua. Perayaan ketiga dipanggil Sukkot. Sukkot ni sehari sebelum serangan adalah perayaan Sukkot. Sukkot ni perayaan untuk mengenang kembali perjalanan nenek moyang orang Yahudi ketika mereka merentas padang pasir menuju ke tanah yang dijanjikan. Jadi mereka akan buat satu pondok di halaman rumah. Pondok tu dia buat cara kuno lah, buat dengan daun-daun pokok ke apa ke. Dia akan hidup cara purba, cara Flintstones di dalam kemah itu. Sukkot dia panggil. Esoknya dia akan sambut Shemini Atzeret dan juga Simchat Torah. Shemini Atzeret ini hari tambahan yang setelah Sukkot berakhir. Jadi dia akan habiskan waktu duduk dalam sukah tu ataupun kemah kayu dia tu. Dia akan relax sajalah, bersantai, mengenang kembali peristiwa nenek moyang mereka berpindah. Kemudian ketika Simchat Taurat pula, mereka maknanya perayaan Taurat. Sebelum tu sinagog, dia baca Taurat setiap minggu. Jadi setiap tahun dia akan khatamkan pembacaan. Mereka bacakan ayat terakhir pada hari Simchat Torah. Umpamanya baca Qul a'udzu birabbin nas lah, hari paling last. Dia nak khatam Taurat dia. Jadi hari itu dia akan lengkapkan pembacaan Taurat untuk mengkhatamkan dia punya kitab dia lah. Itu hari yang keempat. Hari yang kelima Hanukah. Yang keenam Pesak ataupun Paskah Yahudi. Hari yang ketujuh Tisha B'Av. Jadi daripada 7 perayaan tu, salah satu yang hari perayaan dia yang telah diserang adalah Shemini Atzeret. Jadi ini memang dia marah betul. Satu. Kumpulan Hamas ni juga telah melancarkan operasi ni. Bukan operasi kecil-kecilan. Operasi ini dinamakan Amaliyat Tufan Al-Aqsa ataupun Operation Al-Aqsa Storm. Dalam bahasa Melayunya Operasi Taufan Al-Aqsa yang dilakukan ke atas penempatan haram Israel di Gaza. Dan serangan ini dia memberi kejutan yang besar kepada penduduk Israel. Malahan media antarabangsa pun menggelarkan serangan ini sebagai unprecedented. Unprecedented maknanya never done or never known before. Satu serangan yang tak ada orang tahu. Dalam bahasa kitanya unsankerable, tidak disangka-sangka. Tak ada riak pun.
Amerika Syarikat memang malu besar sebab Amerika Syarikat ini, benda ni memberi tamparan hebat kepada kononnya kehebatan United States Intelligence Community dia. Amerika Syarikat ni tuan-tuan, dia punya intelijen dia antara yang terbaik di dunia lah. Amerika Syarikat ada 1,271 agensi kerajaan yang terlibat dalam perisikan. Kita di Malaysia cuma kenal CIA, FBI, NSA, apa lagi yang tuan kenal? Yang CSI Miami, CSI New York tu bukan, itu drama semua tu. Dia ada 1,271 agensi yang kerja dia buat risikan 3 perkara. Pertama, counter terrorism. Yang kedua, homeland security. Yang ketiga, risikan antarabangsa. Tak ada seorang pun daripada 1,271 agensi menyangka akan berlaku serangan itu. Malulah dia. Malu tuan-tuan. Malu. Serangan bukan serangan kecil ni. Serangan besar. Sebab itu konflik terbaru di Gaza kali ini dia lain daripada yang lain. Sebab selama ini, iaitu sejak bermulanya konflik Israel-Gaza tahun 2008, Gaza kebanyakannya berada pada posisi defensif. Selama ini kita tak melawan. Skripnya standard. Israel lancar serangan udara. Gaza berdil balik. Kemudian Mesir jadi hero mendamaikan. Buka sepadan, masuklah barang-barang makanan. Jadi hero. Orang Malaysia macam biasalah, boykot sana, boykot sini, ceramah sana, pakai serban ni. 10 hari balik settle. Biasanya begitu. Itulah lumrah untuk 15 tahun yang lepas. Tapi kali ini Hamas telah melancarkan ofensif yang berjaya menembusi kawasan di bawah kawalan Israel. Julung-julung kali. Maka timbullah polemik di Malaysia ni, netizen ni macam-macam perangai. Ada yang tidak setuju. Konon-konon mereka ni mazhab peace no war, cinta damai. Dia kata tengok apa harga yang kita bayar bila Hamas serang Gaza. Apabila Hamas serang Israel, apa jadi? Ya, kita akui perang ni ada harga yang kita kena bayar. Perang ni tak ada orang suka. Tak ada orang suka perang. Hatta orang yang suruh pergi perang tu pun disuruh ya. Dia suruh pergi, dia tak pergi juga. Netizen tu kan. Ayo, desaklah jabatan-jabatan mufti di seluruh Malaysia. Keluarkan surat mendesak kerajaan mantau tentera. Encik boleh masuk sekali nama encik? Saya tak boleh lah, saya warga emas. Dia akan sentiasa suruh orang, dia tak pergi. Perang ni tak ada orang suka. Sebab tu disebut dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Aku wajibkan kamu berperang menentang pencerobohan sedangkan peperangan itu kurhul lakum. Kamu tak suka. Tuhan sebut kurhul lakum. Tak ada orang suka perang. Tapi di hujungnya apa pujukan Tuhan? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ingat, kadang-kadang ada benda yang kita tak suka tapi benda tu terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang ada benda yang kau rasa bagus sangat. Tapi benda tu tak bagus untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni lebih tahu. Kamu tak tahu apa-apa. Ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Sebab itu sebuah kemerdekaan takkan dicapai tanpa perlawanan. Tunjukkan bagi geng-geng cinta damai ni tadi ya. Tunjukkan satu contoh negara yang dapat merdeka tanpa berperang. Mana ada, semua lawan. Malaysia, ingat tuan-tuan kita tak berlawan ke? Kalau tak berlawan takkan ada filem Mat Kilau. Takkan ada Tok Bahman, takkan ada Tok Gajah. Itu baru cerita Inggeris, zaman Portugis, zaman Belanda, Marwah Haji Teluk Petapang dan ramai lagi. Artinya kita berlawan. Maka apa yang berlaku hari ini adalah perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Balik semula kepada cerita Hamas tadi. Ketika Hamas melakukan serangan, ramai anggota keselamatan Israel telah ditahan sebagai tebusan. Dan jumlah korban ketika serangan pertama itu cecah 900 orang. Tertinggi
sejak perang Yom Kippur tahun 1973. Bila Israel tengok benda ni berlaku, dia orang memang malu, terkejut, lalu mereka ataupun kabinet Israel telah meluluskan pengisytiharan perang ataupun declaration of war. Perang bermaksud semua rakyat Israel akan dimobilize untuk menyertai peperangan ini. Bukan seperti sebelum ini. Dalam operasi-operasi terhadap Gaza selama ini, hanya melibatkan anggota regular saja. Tapi kali ini dia panggil semua. Termasuklah yang regular, termasuk simpanan, PHTD, Wataniah, 512, 501, 505, Palapes, Rotu, rela pun dipanggil sekali. Semua, termasuk security pagar, pintu pun dipanggil sekali. Semua terlibat dan Israel menggelarkan operasi ini Mibsa Kerevot Barzel, operasi The Iron Sword, operasi pedang besi. Sekali pukul terus ni, sekali pakai pedang besi tu. Jadi operasi Taufan lawan operasi pedang besi. Kenapa kabinet Israel meluluskan declaration of war ini? Sebab peperangan ini kebetulannya berlaku sehari selepas ulang tahun ke-50 kemenangan Arab dalam perang Yom Kippur. Dia orang Yahudi ni tuan-tuan. Dia paling sensitif kalau kita ungkit balik cerita Yom Kippur. Yom Kippur ini dia adalah sejarah yang berulang. Mungkin bagi adik-adik yang tak pernah dengar perang Arab Israel sebelum ini, dulu Arab ni kuat. Kuat tu Arab ni. Israel takut dengan Arab. Dia orang Israel, dia perang Yom Kippur ni antara Yahudi dengan Liga Arab, iaitu Mesir, Syria, Jordan dan juga Arab Saudi. Perang pertama tahun 48 sampai 49, iaitu gencatan senjata. Perang kedua tahun 1956, Israel surrender. Perang ketiga tahun 67, Israel menang. Tapi perang keempat tahun 1973, gencatan senjata, Mesir menang. Dan bila kebetulannya 6 Oktober, sehari sebelum serangan itu ulang tahun ke-50, ini menaikkan semangat orang Arab. Jadi orang Yahudi memang dia takut betul kalau sejarah Yom Kippur berulang. Dan kalau kita kaji sejarah, apa yang berlaku di Yom Kippur sama seperti berlaku sekarang. Itu paling dia takut sekali. Dia Yom Kippur ni untuk adik-adik yang tak pernah tahu sejarah perang Arab dengan Israel. Yom Kippur ni perang Ramadan ataupun perang Oktober yang dalam sejarah peperangan dipanggil Perang Badar Moden 1973. Perang Badar Moden yang berlaku antara Israel berlawan dengan gabungan negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan juga Syria. Dan peperangan itu dulu berlaku selama 2 minggu 5 hari. Bermula 6 sampai 25 Oktober 1973. Macam kita perang ni sekarang dah 3 minggu 1 hari. Dia dulu 2 minggu 5 hari. Masa berlaku perang, berdasarkan perkiraan perisikan, Amerika menjangkakan gelombang perang akan memihak kepada Israel. Jadi intelijen Amerika yang kononnya cerdik-cerdik ini, mereka buat analisis, mereka mengatakan tentera Arab akan dikalahkan sepenuhnya dalam tempoh paling cepat 72 jam. Paling lama 96 jam. Punya actionnya, dia punya analisa. Tapi teori mereka salah. Perang berlanjutan sampai 2 minggu 5 hari. Amerika pening. Sama macam sekarang. Patutnya kalah lama dah kan. Hamas ni. Tak mati-mati lagi pula dah. Akhirnya ketika itu Amerika dia buat satu operasi dipanggil Nickel Grass. Operasi Nickel Grass ini operasi pengangkutan udara strategik terbesar menghantar senjata dan bekalan kepada Israel selama 32 hari. Antara 14 Oktober sampai 14 November 1973, Military Airlift Command MAC di Amerika Syarikat, mereka hantar 22,325 tan kapal, artileri, peluru dan bekalan-bekalan berkaitan perang guna pesawat pengangkut C-141 Starlifter dan CS Galaxy. Amerika memang jadi funder terbesar di dalam serangan Yom Kippur ketika itu. Dan Amerika sampai sekarang pun itu anak angkat kesayangan dia.
Sejak penubuhan negara Israel tahun 1948 sampai 2019, data yang kita ada menunjukkan Amerika dah beri bantuan kira-kira 135 bilion US dollar kepada anak kesayangan dia, Israel itu. Dan daripada 135 bilion, 100 bilion adalah bantuan ketenteraan. Untuk konflik di Gaza terbaru ini, Biden luluh lagi 10 bilion pula lagi. Dia memang kesayangan dia betul. Anak kesayangan dia betul. Tapi ketika perang Yom Kippur dulu, Amerika dia memang kena betul. Disebabkan dia bantu Israel ketika itu beri bekalan ketenteraan, negara-negara Arab marah. Masa tu tuan-tuan, tahun 73, negara Arab ni kuat. Bukan macam sekarang. Sekarang pun kuat jugalah, kuat benda lain. Tahun 73 kuat, digeruni. Negara Arab masa tu adalah kebanyakannya negara pengeksport minyak dalam OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC masa itu umumkan embargo minyak sepenuhnya ke atas Amerika Syarikat. Dia ada kuasa minyak. OPEC ni dia ada 13 ahli. 5 di Timur Tengah, 7 di Afrika, 1 di Amerika Selatan. Majoritinya Muslim. 5 di Timur Tengah tu Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi dan UAE, United Arab Emirates. 7 negara di Afrika, Libya, Nigeria, Algeria, Angola, Kongo, Guinea dengan Gabon. Dan ada 1 di Amerika Selatan iaitu Venezuela. Maka mereka embargo minyak ke Amerika, berlaku krisis minyak tahun 1973. Negara-negara awal yang disasarkan oleh OIC sebab bersekongkol dengan Israel, yang juga terlibat dipulaukan Kanada, Jepun, Belanda, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Lepas tu ada pula negara lain cakap banyak, pun kena lagi, Portugal, Rhodesia dengan Afrika Selatan. Semua kena embargo. Akhirnya menjelang akhir embargo pada Mac 1974, harga minyak meningkat hampir 400%. Daripada $3 setong, naik $12 setong di peringkat global. Terduduk Amerika ketika itu, padan dengan muka. Masa tu negara Arab kuat tuan-tuan. Don't play. Senjata dia memang power betul. Amerika menyesal. Akhirnya pembuat dasar di White House, di Washington, ambil iktibar. Jangan bergaduh dengan Arab. Kita kena buat satu dasar politik dan strategi baru Amerika Syarikat dengan negara-negara di Timur Tengah. Jangan kelahi dengan puak ni. Antara strategi yang mereka buat perjanjian. Antaranya perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Sebagai ayah, Amerika baikkan anak kesayangan dia ni dengan orang-orang Arab ni. UAE, Bahrain, Maghribi, Sudan. Dia buat tahun 2020 dinamakan Abraham Accords. Satu kesepakatan lah, normalisasikan balik hubungan dengan anak anda kesayangan Yahudi mereka ini. Jadi ini antara langkah pertama mewujudkan pakatan Arab dengan Israel. Arab Saudi pun sama, walaupun Arab Saudi ni dia ada juga kecenderungan untuk tingkatkan kerjasama dengan Israel kebelakangan ni, tapi dia nak baik dengan Israel sebab nak lawan dengan Iran. Sebab dia menyampah ke Iran. Iran pun nak jadi hero juga di Timur Tengah. Jadi Arab Saudi ni agak berhati-hati dalam soal normalisasi diplomatik rasmi sebab dia kena jaga juga keabsahannya sebagai penjaga dua kota suci. Dia sebersalah nak baik dengan Israel, dia juga adalah khadam haramain. Dalam masa yang sama juga dia menyampah ke Iran. Jadi dia terpaksa umpama menarik rambut dalam tepung lah. Dan kita lihat kebelakangan ini memang hubungan tu rancak. Masa persidangan G20 baru-baru ini, Amerika dia telah umumkan rancangannya untuk bina jaringan pengangkutan yang dinamakan IMEC, India Middle East Europe Corridor. Buat laluan menghubungkan antara India, Arab Saudi, Israel dan Eropah untuk nak imbangi jaringan Belt and Road di China. Jadi semua bisnes dia aturkan strategi balik. Sebab itu masa Perhimpunan Agung PBB atau UNGA yang hari itu, Netanyahu dengan yakin dia menyebutkan bahawa Israel telah pun bersedia untuk nak menjalin dalam hubungan dengan Arab Saudi untuk mewujudkan the new Middle East.
Tapi dalam peta the New Middle East itu, Palestin langsung tak wujud langsung. Pada peta tu tak ada satu pun perkataan Palestin. New Middle East tu tak ada Palestin. Jadi Arab Saudi pun 50-50 juga. Sebab itu operasi kali ini ataupun konflik kali ini boleh menjadi game changer lah kepada seluruh proses perdamaian atau perjanjian yang dibuat. Sebab krisis kemanusiaan ini, dia lambat laun akan memaksa negara-negara Arab dan Arab Saudi, termasuk yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, mereka kena juga akhirnya bersolidariti dengan Gaza. Bahkan kalau Israel terlalu melampau sangat, tak mustahil negara Arab akan tarik handbrake. Sebab kalau dia tak terlibat di dalam sokongan mereka kepada Palestin, dia akan menyebabkan chain reaction yang lebih besar lagi. Dan seperti biasa, Presiden Amerika Mike Biden, dia memang takut kalau dia gagal pertahankan Israel, credibility dia akan jatuh. Menjejaskan peluang dia untuk pemilihan presiden tahun depan. Tahun depan, Mike Trump pula nak melawan sekali lagi. Jadi, dia nak kena tunjuk dia lebih Yahudi daripada Trump. Susah sikit, banyak cerita lah. Trump pun kena tunjuk dia lah menyampah ke Islamnya, tak bagi orang Amerika Muslim semua nak pilihan raya punya ayat lah. Dan kalau Amerika overreact, Iran dan sekutunya iaitu Rusia pun akan tindak. Jadi kita selaku pemerhati geopolitik melihat dengan menarik lah perkembangan yang memasuki hari ke-20 ini. Dan ingat, dalam perang Yom Kippur yang saya sebutkan sebagai jelmaan konflik sekarang, Soviet main peranan besar dalam Yom Kippur. Kita maklum bahawa semasa Yom Kippur, perang itu adalah kesan tak langsung situasi perang dingin antara negara barat. Cold War tahun 47 sampai 91. Sebab itu Kesatuan Soviet dia bekalkan negara Arab masa itu 600 peluru berpandu surface to air missile atau SAM. Zaman tu tahun 73. Dia bekalkan 300 jet pejuang MiG-21. Dia bekalkan 1,200 kereta kebal. Kemudian ada pula negara-negara sahabat yang membantu Arab ketika itu. Kesatuan Soviet, Jerman Timur, Korea Utara, Pakistan, Lebanon. Mesir pun makin kuatlah. Akhirnya berlawanlah dia dengan Israel. Arab Saudi saja hantar 23,000 anggota support Mesir. Maghribi kirim 5,500 anggota kirim untuk lawan dengan orang Israel. Sebab itu dapat kejayaan. Maka kalau kita nak berjaya kali ini, kena ulang balik peristiwa itu. Masalahnya, mana ada negara nak pergi tolong? Tak ada. Dulu, semua tolong. Hantar kereta kebal, hantar macam-macam. Sebab ketika itu, Israel pun dapat sokongan daripada luar. Selain daripada Amerika, dia dapat sokongan dari Portugal, Belanda, juga Greece. Tapi disebabkan negara Islam dia bersatu, akhirnya Mesir menang. Dan Mesir memang megah dengan kejayaan lawan Yahudi ini. Kalau kita pergi ke Mesir, ada beberapa bandar yang dia buat, diabadikan nama Sita Oktober itu, kejayaan bulan Oktober. Ada 6 Oktober Governorate ataupun Muhafazah Sadis min Oktober di Misrul Wusta. Dia buat satu kejiranan nama 6 Oktober. Dia ada buat pula bandar Sita Oktober. Dia buat jambatan 10 of Ramadan, Ashir min Ramadan. Dia seolah-olah nak mengatakan kepada dunia bahawa aku dulu pernah berjaya lawan dengan Yahudi. Sekarang ni giliran korang pula untuk lawan dengan Yahudi. Sebab itu Mesir dia memang hero lah. Kalau dalam peristiwa berkaitan dengan Israel, dia selalu jadi hero. Kerana dia ada pengalaman. Balik semula kepada cerita konflik Hamas dengan Israel. Bila Israel diserang ulang tahun ke-50 Yom Kippur, dia orang takut. Takut orang Arab, orang Islam semangatnya balik seperti tahun 73. Bersatu balik, OIC akan ambil embargo minyak. Ini yang paling dia geruni. Dan Hamas pula membuat serangan kepada Palestin, mereka kepada Israel, dia tidak berseorangan. Hamas ini, orang selalu ingat Hamas ni organisasi teroris. Tidak, Hamas ni parti politik, dia ada cabang ekonomi, dia ada macam-macam dalam Hamas ini. Salah satu daripada unit elit di dalam Hamas ini dia panggil Brigade Izzuddin Al-Qassam ataupun Kataib Al-Syahid Izzuddin Al-Qassam.
Brigade Elite ini kerjanya adalah kerja-kerja perlawanan lah, mereka berlawan. Dan ada satu lagi yang terlibat adalah Al-Nukhbah. Nukhbah ni juga di bawah Hamas, dia khas untuk komando laut, Pascal, Al-Nukhbah ini. Jadi dua unit elite ini bergabung dengan 5 kumpulan yang lain di Palestin untuk lawan dengan Israel. Kumpulan pertama adalah PIJ, Palestinian Islamic Jihad, ataupun Harakatil Jihad Al-Islami fi Palestin. Ini memang grup paramiliteri yang dah wujud sejak tahun 81 lagi. Dia ada 8,000 anggota. Unit elite dia Brigade Al-Quds. Jadi pasukan ini dia bergabung, Gerakan Jihad Islam Palestin. Kumpulan kedua yang bergabung dengan Hamas adalah PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine, Jabhat Sya'biyah Tahrir Palestin. Jumlahnya tak pasti, tapi dia ni parti politik. PFLP ni dia pernah buat sambutan ulang tahun ke-42 parti dia di Gaza tahun 2009. Dalam berita menceritakan ahli dia datang 70,000 orang. Mana besar, kumpulan ni besar. Dan dia ada unit elite komando dia, Brigade Abu Ali Mustafa. Yang ini bergabung juga dengan Hamas. Kemudian kumpulan yang ketiga yang bergabung dengan Hamas adalah DFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine. Dia ni ada unit elite juga, Kataibul Muqawamatil Wataniyah. Grup yang keempat bergabung dengan Hamas adalah Hezbollah. Ni semua orang kenal lah, Hezbollah daripada Lebanon. Dan yang kelima adalah Kataib Syuhada Al-Aqsa, Brigade Syuhada Al-Aqsa. 5 kumpulan ini bergabung dengan Hamas buat serangan kepada Israel. Dan salah satu daripada kumpulan yang 5 ini terdiri daripada non-Muslim. Kita tak sebutlah kumpulan yang mana. Ada. Artinya ini bukan persoalan Islam melawan Yahudi, aku tidak. Ini soal nak menentang kezaliman. Maka berlakulah perlawanan 5 kumpulan lawan Israel. 5 kumpulan ini digabungkan satu panggilan Brigade Al-Qassam. 40,000 orang lawan IDF. Berapa Israel Defense Forces kekuatannya? 529,500 orang. IDF terdiri daripada Israel Security Agency, campur dengan polis Israel, campur dengan kerahan tenaga ramai-ramai, lebih kurang dalam 530,000 lawan 40,000. Setakat data hari ini, di Israel 1,412 kematian, 5,132 kecederaan, 234 orang dicolek, 100 hingga 200 orang dilaporkan hilang dan 200,000 Yahudi telah dipindahkan. Di peringkat Gaza pula, 7,703 orang mati, 19,743 cedera, 1,800 masih hilang dan ada 1,400,000 Palestinian dipindahkan. Dan setakat malam ini dah 22 hari konflik ini, 29 Oktober, dah 22 hari konflik ini berlarutan. Gaza tu rakyatnya ada 2 juta, 1.4 juta pindah. Maknanya padang jarak, padang terkukur lah. Sebab itu kita nak kebersamaan malam ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bagi kita orang Islam, konflik di bumi Palestin ni bukanlah benda yang macam kita terperanjat bedak. Bahkan benda yang memang, saya ingat tuan-tuan daripada kecil dah kenal dengan Palestin ni. Yasir Arafat, budak muda tak kenal lah Yasir Arafat. Kita kenal Yasir Arafat. Mana kita daripada zaman tadika dah kenal isu Palestin ni. Palestin ni dia bukan benda baru. Apatah lagi bagi kita yang belajar sirah, sejarah dan eskatologi. Eskatologi ni cerita kajian tentang akhir zaman, peristiwa sebelum kiamat. Apa yang berlaku di Palestin ni, dia pelengkap kepada satu puzzle yang besar. Pelengkap kepada kiamat itu nak berlaku. Kita kalau belajar eskatologi Islam, petanda-petanda dunia nak kiamat, kita akan jumpa banyak prophecies. Prophecies ni ramalan kenabian. Prophecy of the prophet. Nabi bukannya tok nujum, tapi banyak hadis yang bersifat prophecies. Prophecies itu berlaku, apa yang Nabi sebut. Contohnya peringatan bahawa Osman bin Affan akan mati dibunuh. Nabi sebut masa tu Osman hidup lagi dan mati dibunuh Osman bin Affan. Begitu juga Nabi profesinya tentang Ammar bin Yasir.
juga akan mati dibunuh. Benda tu Nabi sebut masa Ammar masih hidup. Nabi pernah sebut orang Islam akan menakluki Mesir. Benda tu tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku akhirnya. Nabi pernah sebut orang Islam akan berjaya menguasai Syria, Lebanon, Jordan, Iraq dan juga Palestin. Dan benda tu jadi kenyataan. Nabi, ini yang paling popular. Dia pernah sebut tentang pembukaan Konstantinopel. Konstantiniyatu. Konstantinopel itu Nabi sebut 800 tahun sebelum Konstantinopel terbuka. Nabi sebut hari ini 800 tahun selepas itu barulah kota Istanbul itu berjaya diambil oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu prophecies dia panggil. Lama prosesnya baru dapat. Sama juga Nabi dalam profesiesnya menyebut peristiwa-peristiwa yang berlaku di Syria dan juga Palestin. Bagi kita yang mengaji, kita tak terkejut. Kita terkejut kalau berlaku peperangan di Puchong misalnya, Batu 13. Oh, kita heran. Macam ini sebab kita ada dalam silibus kita. Wow, di Puchong. Wow, kita terperanjat. Misalnya berlaku di Dengkil. Wah, kita akan heran. Yang ini dalam hadis ada, dalam Quran ada, ulama dah sebut. Jadi dia bukan suatu yang terkejut bagi kita. Dan bila sebut tentang eskatologi, dalam eskatologi Yahudi pun mereka percaya bahawa ini juga adalah Masyiah ataupun benda yang pasti berlaku, the messianic idea in Judaism. Dia dalam agama Yahudi ini, dia percaya bahawa dalam Jeremiah chapter 23 verse number 5, disebutkan Masyiah, satu orang dari pemimpin keturunan King David, dia panggil Masyiah bin David, akan datang untuk menyelamatkan. Dia ni great military leader who will win battle for Israel. He will be a great judge who makes a righteous decision. Macam kita percaya dengan Imam Mahdi. Dia pun ada dia punya Masyiah dia juga, penyelamat ataupun savior dia. Dan dalam pandangan Yahudi, sebelum Masyiah datang, dunia sedang berperang. Itu disebutkan dalam Ezekiel chapter 38 verse 16. Masyiah dia akan kembalikan keamanan Israel dan juga Jerusalem. Ini boleh rujuk dalam Isaiah, Jeremiah dan Hosea. Dia percaya juga Masyiah akan establishkan pusat pemerintahan dunia di Israel. Ini boleh rujuk dalam Isaiah chapter 2 verse 2 sampai 4, chapter 11 verse 10, chapter 42, banyak chapternya. Dia percaya Masyiah akan bina kembali Temple of Solomon. Ini Jeremiah chapter 33 verse 18. Dan bila Masyiah datang, dunia akan dikenali sebagai Ohlam Hahbah. Very peaceful, kata dia dalam eskatologi Yahudi. Semasa Olam Habah, seluruh dunia akhirnya akan iktiraf agama Yahudi dan Tuhan Yahudi sebagai agama yang sebenar. Kemudian tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi rompakan, tidak ada lagi hasad dengki. Dunia akan menjadi tenang. Lebih kurang kepercayaan kita tentang Imam Mahdi lah. Imam Mahdi pun datang kan bawa ketenangan dan berbagai lagi. Jadi masing-masing ada kitab dia. Apatah lagi bagi kita orang Islam, dalam Quran ada diperingatkan, diberi signal tentang masalah Palestin ini. Dalam Quran ada satu surah, nama surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat ini biasa kalau penceramah diterjemahkan apa? Demi buah tin, demi buah zaitun dan bukit Tursina dan demi kota Mekah. Tuan-tuan, ayat itu kalau diterjemahkan di sudut jenis buah-buahan, Al-Quran bukannya kerja jual buah. Al-Quran ini bukannya farmer jual buah. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, itu bukan belajar geografi. Tapi ada maklumat yang terselit di sebaliknya. Apakah agak maklumat itu? Yang ini saya akan terangkan kemudian. Kerana lampu telah dinyalakan, kita berhenti dulu seketika. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung syarahan ataupun ceramah kita pada malam ini. Bersempena dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita bincangkan topik kami bersamamu Palestin.
Bagi pihak jawatankuasa, kami mohon izin kepada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian berkenaan topik ini. Hadirin hadirat sekalian, Palestin adalah benda yang bukan asing bagi kita orang Islam. Kita tahu tentang isu ini kerana kita dah tengok benda ni dalam hadis, huraian-huraian tentang petanda kiamat dan berbagai lagi. Sebab itu dalam Quran pun diperingatkan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tin ini kata ulama bukan buah tin, tetapi buah tin ini adalah simbol kepada Damsyik. Damsyik ni dia banyak buah tin di Syria sekarang. Sebagaimana isu di Syria juga masih belum selesai. Syria pun kena buat satu forum lain pula menceritakan apa masalah yang berlaku di Syria. Penggunaan senjata-senjata berbahaya untuk yang membunuh dan merosakkan dan macam-macam lagi. Watini wazaitun. Zaitun ini simbol kepada Palestin. Di bumi Palestin memang subur dengan zaitun. Dan Nabi SAW sendiri ketika ditanya kalau tak mampu nak pergi ke Baitul Maqdis nak buat apa ya Rasul? Hantarkan minyak zaitun ke Baitul Maqdis. Nabi pun tahu zaitun ini dekat dengan Palestin. Yang ketiga Quran sebut Waturi Sinin, Bukit Tur yang sekarang ni letak di Sinai. Sinai ni di Mesir. Mesir ni dia adalah konflik dia dan macam-macam lagi. Wahazal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Jadi salah satu yang disebut-sebut adalah Palestin. Dia Palestin ni adalah sebuah negara yang menghadapi konflik terpanjang dalam sejarah. Orang Palestin dah biasa ups and down. Itu dah biasa. Kalau berdasarkan sejarah, memang silih berganti. Orang datang menguasai bumi Al-Aqsa. Bani Israel pernah memerintah selama 418 tahun. Bani Israel ni bukannya Yahudi. Bani Israel bukanlah Yahudi yang sekarang. Bani Israel ni anak keturunan Nabi Yaakob. Itu perlu dibezakan. Hak sekarang ni kopi ori bukan original. Ini kopi ori. Yang Bani Israel tahun 1004 sampai tahun 586 sebelum Masihi lagi. Itu lama merintah, 418 tahun. Gantikan pula dengan puak-puak Iraq. Iraq ni Babylon. Dia merintah 47 tahun. Habis Iraq datang Parsi. Parsi kalahkan Babylon tahun 539 sebelum Masihi. Dia ambil alih Jerusalem. Parsi merintah 207 tahun di Palestin. Parsi ketika itu dipimpin oleh Cyrus the Great. Ini antara raja terhebat dalam dunia, Cyrus ini. Orang Melayu panggil Raja Koresh yang agung. Betul ramai anak raja nama Koresh. Koresh ini Cyrus the Great. Cyrus the Great ini Raja Empire Parsi Achaemenia. Pengasas Empire Achaemenid. Antara empire yang terbesar zaman purba klasik. Daripada Caucasus, Asia Barat, sampai Makedonia, Balkan hari inilah. Lepas tu Bulgaria, Romania, Ukraine. Sampailah ke barat laut India. Sampai sebahagian Libya, sampai selatan Mesir. Memang antara tamadun yang besar. Dan tamadun Achaemenid ni antara yang memiliki kemahiran engineering terhebat zaman itu. Mereka pernah bina sistem binaan anti gempa bumi. Yang mana teknologi itu diambil oleh reaktor nuklear pada hari ini. Bahkan jurutera Achaemenid adalah golongan pertama yang menggunakan kaedah matematik dalam engineering, kejuruteraan. Tuan-tuan yang minat engineering, nanti buka Google, ibu kotanya nama Persepolis. Persepolis ini duduk di selatan Iran. Among the world greatest archaeology site. Dia under UNESCO World Heritage sejak tahun 1979. Dia dulu memerintah Palestin dulu. Hebat Raja Cyrus ini. Dan hasil daripada kajian setengah ulama mengatakan mereka meyakini bahawa Cyrus the Great ini adalah Iskandar Zulkarnain. Bukannya Alexander the Great. Alexander dia kerajaan Greek. Dia juga pernah memerintah Palestin 269 tahun. Di bawah kepimpinan Alexander the Great, Greek kalahkan Parsi abad 4 sebelum Masihi. Dan Greek berjaya kuasai Syria, Gaza dan juga Jerusalem.
Tiga kota ini disatukan di bawah Empire Makedonia tahun 331 sebelum Masihi. Lepas Alexander the Great mangkat, Jerusalem jatuh ke tangan Antiochus the Fourth Epiphanes. Ini semua ada dalam sejarah Greek lah. Tahun 321 sebelum Masihi, Antiochus ini dikalahkan. Naik pula Eastern Roman Empire, memerintah pula Palestin. Roman Byzantine ini, Rom ni kuasa besar. Mereka kuasai permukaan bumi ini 5,900,000 kilometer persegi. Dia jadi empire terbesar zaman purba klasik. Kerajaan dia bermula daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel sampai ke Anatolia, ni semua di Turki. Kemudian beberapa kawasan tanah Arab, utara Afrika, Mesir sampai ke Maghribi, termasuk Baitul Maqdis. Dan kerajaan Byzantine, dia namakan Al-Aqsa tu, Al-Quds itu sebagai Alia Capitolina. Dia panggil Alia Capitolina. Dan kerajaan Rom ni dia something dia lain. Selama 200 tahun dia haramkan Yahudi masuk kota Alia. Dia tak bagi masuk. Islam baik sangat. Islam bagi pula kebenaran masuk. Kerajaan Rom tak bagi. Sepanjang 18 kurun berbondong-bondong Yahudi pindah daripada sana pergi ke Eropah ramainya. Pada masa kerajaan Rom inilah Nabi Isa AS lahir di tanah Palestin ini, membesar, berkembang, menerima wahyu dan berdakwah di sana. Sebab itu bagi penganut agama Kristian, Palestin ini tempat suci mereka, tempat kesayangan mereka, kerana mereka percaya di Palestin lah tempat lahir dan munculnya agama kasih sayang. Di situlah muncul lahirnya Jesus Christ. Di situlah Jesus telah disalib. Di situlah juga Jesus bakal dibangkitkan kembali menjelang kiamat. Sebab itu di sana terdapat gereja Nativity. Gereja yang dianggap sangat suci oleh orang Kristian di kawasan Khanul Zait yang dianggap sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Selain daripada Al-Quds, kota suci orang Kristian di Baitul Maqdis di sepanjang di Palestin ini adalah Bethlehem dan juga di Nasirah. Kalau di Israel ada Tasik Tiberias ataupun Tveria. Tasik ini jadi kunjungan wajib orang Kristian. Sebab dalam New Testament, banyak mukjizat Nabi Isa berlaku di Laut Galilea. Nabi Isa dia pernah berjalan atas air. Dia pernah berhentikan ribut. Dia pernah beri makan 5 keping roti dan 2 ekor ikan kepada 5,000 jemaahnya di Tabra. Semua tu berlaku di Galilea, di Tasik Tiberias. Jadi orang Kristian sangat dekat hatinya dengan Palestin. Bukan kita saja. Baik itu sekarang ni, isu kemanusiaan. Bukan orang Islam yang kena belasah, orang Kristian pun kena. Orang Yahudi ni memang dia menyampah ke kita. Dia menyampah semua orang. Dia menyampah Kristian, dia menyampah Islam, dia menyampah. Kan ada visual video orang share. Orang Kristian pikul salib tu nak pergi buat semayang dia lah. Ludah dek geng-geng ni. Pui, hap, tui lagi. Dia ludahnya salib kawan tu. Yang dia menyampah korang. Yalah dia kena halau teruk daripada Rom dulu. Habis kerajaan Rom, masuk kerajaan Islam. Islam masuk tahun 636. Dan orang Islam menguasai Palestin sampai 1924. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ramai asal daripada Palestin. Dulu ada orang petikai. Orang kata, kalau Palestin ni mustahak, kenapa tak terkenal pun ada sahabat Nabi asal daripada Palestin? Yang terkenal daripada Rom, daripada Parsi. Kenapa tak ada pada Palestin? Kita jawab, mu tak mengaji. Lepas tu mu tak jumpa. Kalau mu mengaji, mu jumpalah. Sahabat Nabi ada yang asal daripada Palestin. Siapakah dia? Tuan-tuan ingat ada satu hadis popular sangat. Hadis ni daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Cerita tentang jassasah. Fatimah cerita, ni hadis daripada Fatimah binti Qais dan Amir ibn Syahrani. Dia syarahi, dia cerita Nabi satu hari dia panggil semua orang semayang di Masjid Nabawi. Jadi kata Fatimah, aku pun pergilah semayang. Dia duduk di saf perempuan, tapi dia punya kedudukan dia paling hampir dengan makmum laki-laki. Jadi dia nampak Nabi bercakap. Jadi dia dengar Nabi bersabda, liyalzamu kullu insan musallahu thumma qala atadruna lima jama'tukum?
Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Tiba kata Fatimah, Nabi bersabda, kamu semua jangan balik. Aku ada benda nak cakap pada kamu. Tahukah kamu kenapa aku panggil kau semua datang ke masjid hari ini? Jamaah pun sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul saja tahu. Kata Nabi begini, aku himpunkan kau hari ini sebab ada satu orang namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu orang Palestin. Tamim Ad-Dari, dia dulu Kristian, kata Nabi, Nasrani. Dia datang jumpa aku, dia peluk Islam. Dia cerita pada aku satu cerita yang aku pernah dengar dan aku nak sampaikan pada kamu berkenaan cerita Dajjal. Ingat tak cerita tu? Tamim Ad-Dari belayar dengan sekumpulan orang naik kapal, terdampar di satu pulau, nampak satu orang gergasi, tangannya berantai. Dia tanya tentang ini tanda Dajjal. Tamim Ad-Dari itu dia orang selatan Palestin. Dia daripada kawasan Puak Bani Adar, sekutu kepada suku Bani Lakham. Dia jumpa Nabi tahun 628 Masihi bersama dengan 10 delegasi Puak Bani Adar. Niat asalnya dia nak ambil hasil premium tanah yang Nabi kurniakan kepada Bani Adar selepas daripada perang Khaybar. Jadi dia datang nak urusan premium tanah. Tapi bila first time dia tengok muka Nabi, dia tahu ini muka orang baik. Biasa dengar daripada jauh saja. Dia datang tengok salam, dia tengok Nabi, ini orang baik. Dia terus masuk Islam dan dia tinggal di Madinah. Nabi pun lantik dia jadi pegawai khas dia, penasihat dia khas untuk nasihat bab ibadat. Maksudnya dia ni banyak inovasi dia buat. Antaranya dia yang mencadangkan penggunaan lampu minyak dalam Masjid Nabawi. Sebelum ni Masjid Nabawi malam semayang gelap, tak ada pasang lampu sebab takut ikut nak majusi lah apa. Banyak sangat netizen zaman itu, ni tak boleh ni, macam sembah api lah apa semua. Jadi datang Tamim Ad-Dari, dia buat inovasi. Kita buat elok-elok, cantik, ada bekas dia, ada bubuh lah gini. Dia ambil teknologi itu daripada Masjid Al-Aqsa. Itu yang orang Aqsa terkenal dengan lampu minyak zaitun tu. Jadi Nabi ambil dia jadi penasihat. Sebelum Nabi wafat, Tamim Ad-Dari ni dikurniakan wilayah pentadbiran di Hebron, di Bait Anud dan juga daerah sekitarnya. Tahun 655, Tamim Ad-Dari pindah daripada Mesir balik ke kampung halaman dia di Palestin. Dia meninggal tahun 661 Masihi dan dia dikebumikan di kota Baitul Jibrin, dekat dengan Hebron hari ini. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa sahabat Nabi tak ada yang asal pada Palestin? Jawapannya sebab engkau tak mengaji. Ada sahabat Nabi yang asal dari Palestin. Balik kepada Islam memerintah. Tahun 15 Hijrah, 636 Masihi, Sayyidina Umar dia kuasai Palestin. Macam mana dia boleh rampas Palestin daripada orang Rom? Yang ini sedap cerita dia, panjang cerita dia. Umar Al-Khattab dia tahu Rom ni nak lawan tak menang. Rom ni kuat tuan-tuan, kerajaan besar. Tengok cerita gladiator besar mana ulu balang dia, tak terlawan dia kita. Jadi penat lawan. Jadi Sayyidina Umar fikir kita buat JSPS, gerak saraf, perang saraf. Kita hantar cyber trooper, kita cocok rakyat dia benci ke kerajaan. Tu je cara dia. Macam mana nak lawan berdepan? Akhirnya Sayyidina Umar hantar Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ubaidah Al-Jarrah telah mengarahkan Amru Al-As untuk menceroboh masuk ke Palestin. Amru telah melakukan kerja-kerja gerak saraf ini. Dia bakar semangat rakyat Palestin. Kebetulan rakyat Palestin ketika itu ditindas oleh kerajaan Rom. Kerajaan Rom agaknya tak berapa cakna kemudahan asas, tak bagus air, tak bersih. Benda-benda macam itulah. Mana boleh hentam-hentam sajalah. Jadi akhirnya Gubernur Artibun daripada Rom digulingkan oleh rakyat Palestin. Bila rakyat bangkit, Rom dijatuhkan, masjid nak dikuasai balik, orang nak Umar Al-Khattab sendiri datang untuk majlis penyerahan kunci. Yang itu terkenal dalam sejarah cerita Umar Al-Khattab, dia dengan driver dia, pembantu dia, naik kuda. Ada masa Umar dari atas, pemandu dia berlari bawah. Ada masa Umar berlari, dia pula duduk atas. Umar pesen gitu. Jadi dia bergilir-gilir. Gilir-gilir, kejap Umar bawa, kejap Umar tarik, kejap Umar bawa, kejap Umar tarik. Kebetulan
nak sampai ke pintu gerbang, time tu driver dia duduk atas kuda. Omar berlari. Jadi bila sampai, orang sambut driver. Orang sambut driver. Omar senyap lah. Orang kata, bukan yang bawah ni. Oh ya ke? Minta maaf tuan. Salah. Omar Al-Khattab. Omar nak tunjuk dia tak ada protokol sangat ketika itu. Jadi akhirnya, Palestin ditakbirlah oleh Khulafa' Rashidin. Habis Khulafa' Rashidin ditakbir pula oleh kerajaan-kerajaan Umayyah. 14 dinasti Umayyah selama 91 tahun jaga Palestin. Ganti pula dengan kerajaan Abbasiyah. 37 dinasti Abbasiyah. Merentah hampir 500 tahun. Kemudian ganti pula kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Saljuk. Saljuk ada 11 dinasti. Ganti dengan dinasti Ayubiyah. Zaman Salahuddin Ayubi. Mamaluk, Osmani. Osmani pun lama. 36 empire. 632 tahun jaga Palestin. Cuma pada abad ke-11 sampai 13, pihak barat kacau balik. Dia nak usahakan rampas balik Palestin. Alasan dia beri alasan orang Islam didapati menghalang orang Kristian nak buat haji mereka lah, haji di Jerusalem. Dia buat alasan. Berunding-berunding tak jalan, akhirnya 15 Julai tahun 1009, seramai 150,000 tentera gabungan daripada Perancis, Itali, Republic of Genoa dan juga orang-orang Norman telah menggempur Palestin. 80,000 orang awam dan juga tentera terkorban, sehingga kan Godfrey of Bouillon, leader of the First Crusade, dia dengan bangganya tulis surat laporannya kepada Pope Urban II yang merupakan head of the Catholic Church. Dia berceritalah kejayaan perang ini dan dia dengan bangga mengatakan darah-darah manusia sama parah dengan lutut kuda. Start daripada itu selama setengah abad, Palestin tidak lagi aman. Ketika itu kaum Turkmen bangun, buat pula guerrilla warfare. Lawan balik. Masa inilah munculnya Salahuddin Al-Ayyubi. 2 Oktober tahun 1187, perang-perang berjaya tawan Baitul Maqdis. Loceng emas di Masjid Al-Aqsa digantikan dengan azan dan penduduk Jerusalem diberikan layanan yang terbaik. Tahun 1192, Barat tak puas hati lagi. 100,000 tentera salib dari Jerman, dari Perancis, dari England bergabung serang Asia Minor. Dia dapatkan tentera secara paksa dengan cara naikkan income tax. Ramai orang terpaksa jadi tentera paksa. Jadi zaman itu zaman penuh dengan pertikaian. Tetapi daripada tahun 24 sampai tahun 48, masih lagi Palestin ini dalam genggaman orang Islam. Tetapi ada gangguan. Khalifah Islam silih berganti. Khulafa' Rashidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Uthman. Tapi selama 12 kurun Islam memerintah, tak ada masalah. Selama 12 kurun Islam memerintah, itu sudah menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang tidak zalim pun pada penganut agama lain. Walaupun Baitul Maqdis itu ada 3 agama juga mengatakan suci. Kalau kita ni zalim, takkan kita boleh bertahan selama 12 kurun. Artinya Islam paling pandai menjaga bumi Palestin. Kemudian berlaku lagi lah penentangan moden tahun 1886. Berperang sampai isytiharkan oleh Yahudi negara Israel pada petang 14 Mei tahun 1948. Orang marah kepada Israel. Apa sebab engkau memilih tanah Palestin untuk menjadi tanah bumi Yahudi? Apa sebab? Dia mengata kerana tanah Kanaan ini adalah tanah yang telah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya untuk membangunkan negara di wilayah ini. Mereka pegang kepada kitab Genesis, kitab Kejadian, chapter 15, verse 18. On the day the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your offspring, I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Sungguh aku akan berikan kepada engkau, wahai Ibrahim, and your offspring, dan anak cucu keturunan kau, tanah ini, dari sungai Mesir sampai sungai besar iaitu Euphrates atau Euphrates. Dan mereka buat dakwaan bahawa mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadi tak kira lah sama ada Yahudi yang fundamentalist ataupun yang liberalis,
berbondong-bondonglah datang ke Palestin. Kenapa dia nak juga ambil Palestin? Selepas mereka buntu nak cari negara baru. Sebelum Palestin, Theodore Herzl, dia ada buat kertas kerja, cadang beberapa wilayah untuk buat negara Israel. Masa tu, Israel kan orang dia kena Holocaust apa semua. Baik tu, ada satu joke lah, tak tahu betul ke tidak. Hitler pernah cakap, aku masa Holocaust, aku tak bunuh semua Yahudi, aku tinggalkan sikit untuk kau kenal perangai puak-puak ni. Itu kata Hitler, tak tahu betul ke tidak. Munasabah juga Hitler cakap begitu. Aku saja tak bunuh semua, kata dia. Aku tinggal sikit untuk engkau pula uruskanlah pula. Aku dah rasalah seolah begitu. Jadi masa tu mereka pakat nak bina negara. Theodore Herzl cadangkan pertamanya di Afrika. Ada cadang di Amerika Utara. Ada yang cadangkan di Al-Arish di Sinai untuk jadikan negara. Tapi semua tak setuju. Kemudian diarahkan dibuat di penempatan Yahudi di Mozambik dan juga Kongo. Masalah bila dia nak buat di Mozambik dan juga Kongo, orang Afrika bantah. Orang Afrika kata, apa pasal kau nak duduk negara kita orang? Kita bukan ada kena-mengena, kulit dah lain dah. Awak nak ngaku keturunan belah mana pula kita ni? Jadi dia tak lepas. Kalau dia nak duduk di Mozambik dan Kongo, tak lepas. Dia buat lagi, tahun 1897, dia mengusulkan Argentina untuk jadi negara Yahudi. Argentina pun tak setuju juga. Kata apa kena-mengena kau nak duduk sini? Kulit kita pun lain. Payah. Tak ada kena-mengena. Tahun 1901 dia usulkan Cyprus. Pun di-reject. Tahun 1903 pergi pula ke Uganda. Halau dia orang Uganda. Kata kita bukan saudara. Kulit pun tak sama tone. Dah macam mana? Akhirnya mereka pergi ke Palestin. Sebab di Palestin mereka boleh kaitkan sejarah. Padahal tak ada kena-mengena pun antara sejarah Nabi Ibrahim dengan keturunan Yahudi sekarang. Tak ada kena-mengena. Pakai kitab ribuan tahun yang tak ada kena-mengena. Sebab Palestin ni, kita bukan petikai ni orang Arab punya ke, ni orang Yahudi punya ke. Palestin ni milik orang Islam. Tak kira apa bangsa. Sebab kalau you kata you keturunan Nabi Ibrahim tu pun Muslim juga. So kalau you nak, you kena jadi Muslim lah. Kalau orang Yahudi sekarang semua jadi Muslim, orang Arab tak kacau dah. Kita pun cabut terus je serban ni, tak ada masalah lah. Masalahnya dia tak nak. Ada pula orang marah, ya ke Nabi Ibrahim Muslim? Lah, ni bukan kita cakap, Allah sebut dalam Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Dan Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan juga bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi dia adalah seorang yang lurus dan muslimah. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak pernah syirikkan Allah. Surah Ali Imran ayat 67. Jadi kita nak beritahu pada kawan-kawan kita Israel ni. Demo nak rayak, demo keturunan Ibrahim. Tapi Ibrahim tu Muslim Jadi demo kena Muslim dulu baru demo boleh claim. Okeylah, dia pun kata, cancel lah claim kami ni Ibrahim. Kami ni keturunan Nabi Sulaiman. Dia kata, Sulaiman, kita beritahu begini. Nabi Sulaiman pun Muslim Nabi Sulaiman pun Muslim. Oh Allah, celah mana pula Muslimnya? Surah An-Naml ayat 30 sampai 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya Sulaiman itu menulis bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang Islam. Surah An-Naml ayat 30-31. Nabi Sulaiman pun Islam apa demo tak Islam? Demo lo ni tak serupa mula. Oh dia pun cancel. Oh saya tak jadilah mengaku Nabi Sulaiman. Saya keturunan Nabi Yusuf, you know. Nabi Yusuf pun Islam ke Oh Allah. Mari mana Yusuf Islam? Surah Yusuf ayat 101.
Allah Ta'ala menjelaskan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiris samawati wal ard anta waliya fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hifni bis salihin. Tuhanku, Engkau telah anugerahkan padaku kekuasaan. Engkau telah mengajarkan kepadaku ilmu takwil mimpi. Engkau lah yang menciptakan langit. Engkau lah yang menciptakan bumi. Matikanlah aku dalam keadaan Islam. Gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslimah. Matikan aku sebagai Muslim. Himpunkan aku dengan orang soleh. Ni surah Yusuf ayat 101. Dia pun Islam kok. Nabi Yusuf. Oh Allah. Oh kawan ni keturunan Nabi Isa. Dia tukar pula lagi. Kita pun beritahu. Nabi Isa pun Islam juga. Hawari dia tu pun Muslim. Mari mana Islam? Surah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Isa merasakan keengkaran Bani Israel, dia berkata, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Maka para hawariyun, iaitu sahabat setianya menjawab, kamilah yang akan menolong agama Allah. Kami beriman pada Allah. Kami bersaksi kami semua adalah orang Islam. Surah Ali Imran ayat 52. Jadi kalau ada orang pertikaikan masalah siapa dulu duduk di sini, Arab ke Yahudi, tak kira siapa dulu. Yang penting ini negara orang Islam. Negara Islam daripada Ibrahim sampai ke Nabi Isa, semuanya Muslim. Cuma tak tahulah silibus mana entah kita mengajar masyarakat sekarang. Agama Islam ni diasas oleh Nabi SAW. Sebelum itu Nabi-Nabi ni semua agama Hanif. Hanif apa? Islam lah ke dulu? Semayang ni daripada dulu dah orang buat dah. Ada ke agama baru? Tak ada baru-baru lah. Daripada dulu Islam ni. Daripada zaman Adam lagi. Bukan agama baru. Semayang tu memang dapat Isra' Mi'raj. Memang Isra' Mi'raj, lepas tu baru semayang. Habis yang Nabi semayang dengan para Nabi di Masjid Aqsa tu semayang apa? Masa tu belum dapat perintah semayang lagi. Dah, maknanya agama ni dah lama dah. Cuma perintah sembahyang ketika Isra' Mi'raj adalah penambahan gerakan baru dalam solat, iaitu rukuk. Rukuk tidak ada sebelum itu. Rukuk diperkenalkan selepas Isra' wal Mi'raj. Jadi kepada orang-orang di Palestin, kepada orang Israel, kami nak beritahu, ini negara Islam. Jadi kalau tuan-tuan nak duduk, nak jadi presiden ke Perdana Menteri, lah, tak ada masalah. Masuk Islam tu je. Kalau demo, macam mana kau orang Kelantan? Apa saya cakap Kelantan dengan Yahudi? Selesa begitu, mudah bahasa tak? Mudah bahasa. Nampak geleber sikit kalau cakap Kelantan ni tuan-tuan. Bila berdialog tu nampak geleber. Kalau cakap Kelantan tu sedap sikit. Jadi disebabkan benda ini, berlakulah penentangan, berlawan siang malam sampai sekarang. Tercetus pula detik hitam 21 Ogos 1969. Ini ingat, kita orang Islam kena ingat tarikh ni, masuk diary. 21 Ogos 1969 dan sampai sekarang 21 Ogos ni diadakan sambutan mengenang Masjid Al-Aqsa. Masjid kita patut kena buat lah setiap kali 21 Ogos. Datang ramai macam ni mengingat Al-Aqsa. Kalau tak tunggu asyik kena serang je baru buat majlis, tak jadi. Tiap-tiap tahun mesti buat 21 Ogos. Kenapa dipilih tarikh 21 Ogos? Kerana pada 21 Ogos 1969, Yahudi dah makin kurang hajar, dia bakarnya 1/3 kawasan Masjid Al-Aqsa. Dia bakar habis. Yang sekarang ni dah renovate tu. Dia bakar 1/3 kawasan. Jadi ketika itu orang Islam marah. 35 hari kemudian, OIC ditubuhkan di Rabat. OIC ditubuhkan kerana cerita pembakaran Masjid Al-Aqsa. Dia dah sampai tahap kurang hajar sangat. Akhirnya muncul gerakan Intifadah. Intifadah ni baru. Gerakan berjuang atas nama agama. Dulu kebangsaan. Atas ajaran agama ni baru 9 Disember 1987. Baru lagi gerakan Intifadah ini. Yang menggerakkannya adalah almarhum Syekh Ahmad Yassin. Dia tubuhkan Hamas. Ada sayap tentera nama Brigade Izzuddin Al-Qassam
Dan intifadah ini telah menyebabkan ekonomi Zionis begitu merudum. Pelancongan mereka rugi 1 bilion. Penurunan kadar belanjawan perdagangan kadarnya 31%. Dan boikot memang ada kesan. Kita tak mampu nak pergi serang, tak mampu lagi ketenteraan, tapi yang mampu kita buat adalah memboikot beberapa produk yang ada dikaitkan dengan kerajaan di Israel. Jadi itu yang mampu kita buat. Dan ianya memberi kesan. Jangan kata dia tak ada kesan, dia ada kesan. Boikot sikit-sikit ada kesan. Tapi kita boikot, biarlah boikot yang munasabah. Jangan boikot benda tak munasabah. Sampai tak nak cuci buah pinggang tu tak cerdik namanya. Dia tanya, kenapa tak pergi modalisis minggu ni? Oh, Yahudi. Mesin tu Yahudi cipta, tu tak cerdik namanya. Benda untuk manfaat gunakanlah, benda tak manfaat je. Traffic light Yahudi buat, langgar lah 300 bayar dengan trafik sekarang. Jangan tak cerdik. Ada benda cerdik, kita kena cerdik. Tapi kadang ada boikot cap ayam sangat. Saya dapat ke senarai produk untuk diboikot. Banyaklah makanan, tak payah sebutlah bila kita ada live semua ni kan. Sebut makanan burger lah ni, minuman ni. Benda kita mengetih benda tu semua. Tapi dalam banyak-banyak tu, sekotak rokok pun tak ada dalam senarai. Ni cap ayam punya boikot. Nampak sangat budak yang buat design tu sambil ngisap rokok kau. Oh, jom boikot. Boikot apa rokok? Rokok tu kena masuk dulu. Nak suka. Vape tak ada, rokok elektrik tak ada. Mana cap ayam namanya. Janganlah marah ngisap rokok, tidak. Macam kelakar. Kalau tak dia masukkan, jadi kelakar pula. Masa ni nak berhenti. Masa ni boleh jadi semangat sikit nak boikot ni. Jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan, kita kalau nak cerita tentang Palestin berperang Malhamah Kubra, nanti Yahudi datang serang kita, kita lawan Yahudi, sorok belakang pokok, pokok panggil, wahai orang Islam, sini ada. Ini benda ni semua kita tahu. Artinya Palestin ni benda yang dekat di hati kita. Kita arif sangat dengan kisah-kisah ini. Cuma sekarang dalam konteks masa kini, apa lagi sumbangan yang boleh kita buat? Saya percaya dalam konteks kita sekarang, semua kita dah lakukan. Sebab Palestin ni, kita memang istimewa sangat di hati kita. Kita dah buat macam-macam usaha, kita dah boikot pun sudah, kita apa lagi sudah ya? Berarak pun sudah, kunut nazilah pun sudah. Apa lagi? Demonstrasi jalanan pun sudah, sampai tersasul-sasul pun ada macam-macam. Apa lagi yang boleh kita buat? Baik. Kita akui ada di kalangan kita yang pencinta damai. Tak suka tindakan kekerasan, serangan dan bergaduh. Peace, no war, peace, yo, dan macam-macam lagi. Tapi kita ingin terangkan, dalam konteks di Palestin, letupan peluru dan berdilan meriam, hanya itulah bahasa yang paling boleh dipahami oleh binatang buah Zionis itu. Dia tak faham bahasa lain, cakap tak faham. Jadi kadang berdilan meriam dan letupan peluru itu bahasa yang paling dia mudah nak fahamkan dia orang. Yang kedua, saya menyerulah kalau ada di kalangan tuan-tuan yang ada di sini yang menonton siaran kita ini, di kalangan yang terlibat dalam dunia perundangan, lawyer lah khususnya, kita usahakanlah untuk mengadakan rapat umum dan kita nak usaha untuk nak seret Israel ini ke mahkamah jenayah antarabangsa. Mungkin rasa macam boleh ke firm aku nak buat kecil sangat. Sekarang ni barisan peguam di Turki, di Tunisia, di Algeria, di Maghribi, di Libya dan beberapa negara sedang mengadakan perundingan untuk kita dokumenkan seret Israel ni ke mahkamah antarabangsa. Sebab apa yang dia buat dalam tempoh 20 hari ni langgar hampir 20 ketetapan undang-undang antarabangsa. Kanak-kanak tak bersalah, wanita, hospital, tempat tak sepatut bom. Jadi tuan-tuan yang lawyer pun join sekali. Kami ni bukan lawyer, tak reti nak buat undang-undang ni, tak reti nak menulis bahasa undang-undang. Boleh join sekali. Dapat pahala tuan-tuan. Kalau dapat seret Netanyahu pergi mahkamah, besar pahala tuan-tuan. Daripada sibuk menyaman majlis agama,
Sibuk buat semakan semula mahkamah syariah. Baiklah tuan-tuan lawan Netanyahu. Ni contoh. Contoh kan dia pula kecil hati, aku pula kena samai. Baiklah buat jariah sikit. Kami ni bukan lawyer, tak reti nak menyaman-nyaman ni. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, yang kita boleh buat waktu terdekat, pada karyawan-karyawan seni, seniman lah, artis, tak kira penyanyi ke, yang dunia hiburan lah. Kita bukan kata suruh berhenti jadi penyanyi, tidak. Tapi buatlah tempoh berkabung sekejap. Kita tiru golongan seni di Maghribi sekarang ni, dia buat tempoh berkabung. Hampir 20 hari lah. Mereka tidak pamerkan ekspresi seni yang bercorak hiburan. Mana buat hiburan tetapi dalam bentuk ekspresi Palestin dan sebagainya, untuk nak menunjukkan solidariti kita dengan saudara-saudara kita. Jadi hold dululah hiburan yang melampau-lampau, tak payahlah. Kalau nak buat karnival, fiesta ke, terus kan, tak ada masalah. Tapi jangan ada persembahan dangdut pula lah, main gelik-gelik gerudi, jangan begitu. Tak apa sesuai. Lepas tu saya banyak kali dah menyebut, gegar berganza ni kena kurangkan sikit terkinja-kinja tu. Kita gegar berganza di sini. Gaza tu gegar juga. Gegar sungguh. Tak ada berganza dah. Memang kena gegar betul. Jadi saudara-saudara kita 20 hari dah bergegar di sana. Jadi kita yang gegar berganza di sini, teruskan tapi jangan terkinja-kinja sangat. Ke tuan-tuan pun nak kerja pukul 9 juga, nak balik tengok gegar berganza. Payahlah. Oh, tu semua dah. Bila nak habis ni aku nak tengok gegar berganza. Berganza aku 10 kan, sempat lagi. Kita bukan tak, kan ada kata, ustaz ni semua tak boleh menyanyi. Bukan tak boleh. Unjuk rasa je. Sebab ni saudara-saudara kita ni, kata orang tua-tua kita ni dengan saudara mara, cubit per kanan, per kiri terasa. Ni saudara kita di Gaza, bukan kena cubit ni, kena pijak, sepak, terajang, segala mak bapak penderaan dia terima. Jadi kita ada terasa sikit lah. Adat hidup jadi manusia, pahit manis sama dirasa. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa, jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi dalam susah, sama ke tepi, sama ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat hidup berkawan-kawan, sama melangkah seiring sejalan, sama mengingat, sama menjagakan, sama merasa rezeki di pinggan, sama menegur air secawan. Adat hidup dengan sahabat, kalau belaba sama mendapat, kalau lupa ingat mengingat, kalau berbeban sama diangkat, kalau menimbang sama berat. Yang penting unjuk rasa saja. Jangan melompat sangatlah kalau nak menyanyi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi tuan-tuan yang memiliki senjata iaitu medsos, media sosial, gunakanlah untuk nak menunjuk rasa kita. Bukan suruh kutuk apa, tak, menunjuk rasa. Kita di Malaysia ni akaun Facebook ada banyak. Di Malaysia ni akaun Facebook ada 23.300.000 akaun. Antara negara yang memiliki banyak FB lah. Orang lelaki ada 12.600.000 akaun. Orang perempuan ada 10.700.000 akaun orang perempuan. Dan kita di Malaysia ni pempengaruh ramai, influencer. Influencer kita kalau di Instagram ada 23.741 orang influencers IG di Malaysia dengan followernya antara 1,000 hingga hampir 10 juta. Orang Malaysia ni bukan Cristiano Ronaldo ke apa dak ni. Orang Malaysia 7 juta, 8 juta follower. Tapi maaf, daripada puluh ribu influencers ini, berapa orang yang sejak 20 hari, sejak 7 hari bulan, ada memuatkan doa untuk Palestin? Tak ada. Tak ramai. Tak berani. Kenapa tak berani? Takut kena ban. Orang bukan suruh pergi perang. Suruh doa je takkan tak boleh. Oh tak boleh boh. Dia punya eja Israel siap. Bahasa sulit. Bintang bulan ujung il bang. Yang kan eja benda lah tulis. Punyalah takut hilang penyokong, hilang ni. Saya menyeru pada malam ni tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan mendapati orang-orang yang tuan-tuan follow di Facebook, tak kira lah dia ni storyteller ke, dia ni politician ke, selebriti ke, traveller ke, selalu buat travelog jalan keliling seluruh dunia. Kalau sejak 7 hari bulan tak ada satu konten atau posting pun pasal Gaza, malam ni unfollow je lah. Itu penakut nombor 1 di Malaysia.
Bukan kita suruh dia expect dia upload hari-hari. Dia hari-hari upload ni geng-geng WhatsApp group kita. Hari-hari video. Dah tak tertengok dah. Ya Allah, banyaklah video. Manalah dapatnya geng-geng ni. Itu lain. Kita influencer ni bukan kita nak suruh hari-hari. Cukuplah nampak prihatin. Doa pun jadilah. Mana posting pagi esok, Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Bukan suruh ejek Israel kecam. Doa saja. Doa pun sudah memadai. Sebab itu Nabi pernah beritahu pada Safwan bin Abdullah, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa kita kepada saudara kita yang jauh itu sangat mustajab, kata Nabi. Mustajab pula. Ya Allah, doakan untuk saudara di Palestin. Ni tak, posting dia macam biasa. Cerita dia pergi mengeteh, cerita dia pergi berkemah tepi sungai, cerita dia pergi supermarket. Tak ada pun sejak 7 hari bulan doa dia. Sedangkan dia ada follower 7 juta. Bayangkan kalau 7 juta orang aminkan. Dia tak nak. Dia kata saya tak berani, nanti saya kena ban. La ilaha illallah. Macam kita hot friend ada 500 ni, memang hari-hari lah berdoa. Sebab 500 je aminkan doa kita. Kita harap influencer ini yang ratus ribu-riban pengikut, apalah salahnya doakan sekali-sekala. Tuan-tuan kalau dapati ada hak degil itu, unfollow je lah. Carilah selebriti lain, belambak ke dalam dunia yang tuan-tuan boleh follow. Itu yang ketiga. Yang keempat, teruskanlah menyumbang kepada mana-mana tabung yang sah untuk membantu masyarakat di Gaza ini. Tabung banyak, tapi tak tahu betul ke tak betul, itu sajalah. Jadi bantu. Sebab tadi saya sebutkan di awal, pernah ada satu hadis daripada Maimunah radhiyallahu anha, dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Fatwakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Nabi jawab, ardul mansyar wal mahsyar utuhu fasallu fihi fa inna salata fihi ka alfi salati fi ma siwah. Kata Nabi, Baitul Maqdis ni adalah bumi perhimpunan, bumi pertemuan. Berkunjunglah ke sana, semayanglah di sana, kerana pahalanya berkali ganda. Sahabat ni tanya, ara'aita man lam yutik an yatahammal ilaih. Kalau kami tak dapat pergi ke sana, apa kami boleh buat ya Rasulullah? Nabi jawab, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa imman ahda lahu kana kaman shalla fihi. Kalau kamu tak dapat pergi, hadiahkanlah untuk Baitul Maqdis minyak zaitun untuk menerangi pelita-pelita di sana. Siapa yang boleh hadiahkan minyak zaitun, maka ganjarannya sama seperti dia berkunjung ke Baitul Maqdis. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita tak dapat ke sana, kita bantulah memberi sumbangan ke sana. Moga dengan sumbangan kita kecil RM10, RM20, bolehlah membeli minyak masak pada mereka, beli ubat. Tuan tahu tak sekarang ni hospital dah banyak tak ada. Orang nak bersalin, bius pun tak ada, potong gitu, potong hidup-hidup saja orang puan. Sian. Jadi kita sumbang, boleh masuk ubat. Peringkat diplomatik bincang nak masuk ikut Gaza tu, kita doakan yang baik-baik. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira begitulah kurang lebih keprihatinan kita kepada isu di Palestin ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga doa-doa kita ni khusus kepada saudara-saudara kita di Palestin ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansur ala aduwwaka wa aduwwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka khususnya di kalangan negara-negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitabil ladzi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatlah kepada orang kafir ahlil kitab yang telah mendustakan nabi-nabimu
dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakan seksamu yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka. Dengan berkat namamu yang maha pengasih dan penyayang, Ya Allah, kami mohon pertolongan daripadamu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka, kuatkanlah azam mereka, berikanlah kesabaran pada mereka menghadapi musuh. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhum minad dhiqi wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin yang sedang lemah. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, kesian belaslah kepada mereka. Ya Allah, keluarkanlah mereka daripada kepungan di Gaza. Ya Allah, keluarkanlah mereka dari keadaan sempit yang mereka sedang alami. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka di kalangan orang Palestin. Sembuhkanlah yang sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, bersamalah mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh mereka. Kerana mereka tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.